قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل جنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita pada malam ini kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Jadi pada pertemuan lepas saya nak cerita kisah bagaimana pelantikan beliau menjadi khalifah menggantikan sepupu dia yang telah meninggal dunia, Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi setelah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pada hari pertama dilantik menjadi khalifah, dan pada hari itu juga dia letak jawatan, ya, sebab dia memang tak nak pegang jawatan khalifah. Tapi setelah seluruh rakyat jelata bersetuju, berpakat untuk melantik beliau menjadi khalifah, lalu dia pun terimalah amanah yang berat untuk menjadi khalifah kepada umat Islam ketika itu. Lalu Umar bin Abdul Aziz setelah dia berkhutbah, dia pun turun pada mimbar dan pulang ke rumah dia untuk berehat seketika sebab terlalu letih. Dia letih badan, letih memikirkan masalah berat tanggungjawab. Jadi dia nak rehatlah kejap, ya, untuk ambil tenaga, orang kata. Lakinna Umar bin Abdul Aziz makada yuslim jambahu ila madja'ihi. Ketika Umar bin Abdul Aziz sampai ke rumah dia, baru naik atas katil lah bahasa kita, baru nak baring, hatta aqbala alaihi ibnuhu Abdul Malik. Baru nak parking tu, tiba-tiba datang anak dia bernama Abdul Malik. Wa kana yawma idzin yattaji ilaihi nahwa 17 min umrihi. Masa tu umur anak dia Abdul Malik ni lebih kurang 17 tahun. Dia nampak abah dia nak landing baik punya. Dia kata apa dekat abah dia? Madza turid an tasna'a ya Amirul Mu'minin? Wahai Amirul Mu'minin. Dia tak panggil abah dah. Biasa panggil abah, hari ni panggil Amirul Mu'minin pasal abah dah dilantik menjadi khalifah. Wahai Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin buat apa ni? Kita nampak abah naik katil, faham dia nak tidur, kan? Ke nak buat benda, nak tidur lah. Jadi bila tengok bapak naik katil, tanya, abah nak buat apa ni? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ay bunayyah, uridu an aghwa qalilan falam tabqa fi jasadi taqah. Nak, abah letih sangat ni, abah nak rehat kejap, dia untuk mengambil tenaga. Bapak ni pun bagus, dia melayan soalan tu. Kalau kita anak tanya, abang nak buat apa ni? Budak ni kuluku kepala betul. Keluar. Nyebuk masuk bilik orang tua ni. Pelempang betul. Kita manjang baran aja. Jadi Umar Abdul Aziz layan. Kalau anak tu bukan je kecil, 17 tahun, bangun, nak kahwin besar usaha dah ni. Abang nak rehat lah ni, abang letih. Faqal, tiba-tiba anak dia kata apa? Ataghfu qabla an tarudda al-mazalima ila ahliha ya Amirul Mu'minin. Bahasa mudahnya ginilah. Abah boleh relax Abah boleh nak tidur Sedangkan dekat luar sana ramai rakyat jelata yang dizalimi oleh sistem pemerintahan dulu. Abah boleh relax aja. Anak dia bagi smackdown terus, tazkirah terus atas katil. Lalu apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ay bunayya, betul nak, tapi ini qasahitul barihata fi amika Sulaiman. Abah semalam tak tidur langsung, satu malam suntuk berjaga nak selesaikan masalah pelantikan khalifah ni. Ya Allah, letihnya lah abah ni, tak larat sungguh. Wa inni idha hana az-zuhru salaitu fin nas. Nanti bila nak dekat zuhur nanti,
Ni orang kata tidur qailulah ni kan. Nak dekat zuhur nanti abah bangkit lah. Abah bangkit, sembahyang. Waradatul mazalim ila ahliha insya-Allah. Lepas zuhur nanti abah jumpa orang lah, jumpa rakyat dekat masjid nanti insya-Allah, selesai masalah rakyat. Bapak tu kata gitu. Lalu apa kata anak dia Abdul Malik? Wa man laka ya amiral mu'minin bi an ta'isha ila zuhri. Abah berani confident ke abah ni panjang umur sampai lepas zuhur? Baik engkau, apa benda soalan ni bang? Kalau kita ni derhaka dah budak ni, kau orang ajar. Tapi anak ni lain macam. Ni jenis anak yang Allahu Akbar. Anak yang soleh lah senang cerita. Anak yang soleh senang cerita. Abah boleh nak tidur kalau dibuatnya malaikat cabut nyawa abah sekarang ni, apa nak jawab? Apa nak jawab apa? Abah tu khalifah tu tak? Tanggungjawab berat bah. Smack down Syekh. Anak cerita ni, teringat satu cerita. Beberapa bulan lepas dah. Masa tu anak ngajar kat Surau ni. Anak bawa anak-anak Saifullah tu. Jadi biasa kan, lepas ngajar kita bawa kutipan derma. Lepas tu anak pun pergi dekat Seri 9 nak beli shawarma. Shawarma ada kedai Syria kat situ. Lapor. Jadi anak pun keluar duit lah. Anak-anak Saifullah ni perhati je. Anak ambil duit. Dia kata, abah, kenapa? Abah beli shawarma pakai duit derma? Hei, kau ni biar betul. Astagfirullah. Anak ni terkejut pun ada, nak menangis pun ada. Abah pakai duit derma, abah beli duit shawarma, beli shawarma. Kau cakap baik sikit Abah tak makan duit haram tau. Insaf sekejap aku. Geram pun geram juga, terperanjat juga. Insaf 40 hari punya juga tuan-tuan. Tapi dalam hati kita rasa alhamdulillah, berhenti budak ni. Dia terus sound, dia tegur abah dia. Dia rasa tak sedap, dia rasa tak betul abah ni, dia terus sound. Itulah nak khabarnya kan. Syukurlah dapat anak yang diperhati, benda yang tak betul kita buat, dia sound kita. Syukur pada Allah. Harap-harap keluarga kita semua keluarga yang soleh insya-Allah. Amin. Penting benda tu, penting tuan-tuan, penting sangat. Maknanya kalau kita dah gitulah pendidikannya, maknanya dia akan ngertilah duit ni tak boleh ambil, ini haram, ni tak boleh, bukan hak kita. Tapi kalau tak dia ajar daripada kecil, memang rembat lah. Na'udzubillah min zalik. Jadi santap aku kena itu. Wa ini. Jadi apa kata anak dia Abdul Malik? Kalau abah tidur, kalau malaikat cabut nyawa abah, apa-apa nak jawab? Abah confident ke boleh hidup lepas zuhur nanti? Bila anak dia kata bab malaikat maut, fa'alhabat hadhil kalimatul azimat ta'umarah. Umar bin Abdul Aziz yang letih tak larat tu terus melompat pada katil, cerah biji mata, wa ataratin naum min ainaihi, dan terus hilang rasa mengantuk daripada dua biji matanya. Wa ba'athatil quwwata wal azma fil jasadihil mut'ab, dan rasa semangat dalam badan dia walaupun letih tu. Wa qala, dan dikata dekat anak dia, udnu minni ya bunaya, udnu minni, nak mesti duduk abah jap. Budak umur 17 tahun ni. Fadana minhu, anak dia pun pergi dekat abah dia. Kalau kita buat apa, alampang kan. Kau ni tak kerti bahasa, aku cakap kau letih. Keluar kau, cakap banyak kau. Tempeling kau tahu. Umar buat apa? Fadammahu ilaihi wa qabbala ma baina ainaihi. Dia peluknya anak dia, dia cium dahi anak dia, dan dia kata apa? Alhamdulillah allazi akhraja min sulbi man yu'inuni ala dini. Segala puji bagi Allah yang melahirkan daripada zuriat, daripada sulbiku, mereka yang membantu aku di atas agama ini. Terima kasih nak. Mujung kau sonabah. Insaf abah. Semua qama. Lalu Umar bin Abdul Aziz pun keluar daripada rumah dia. Tak ada apa, terus buat pengumuman. Diarahkan buat pengumuman, ala man kanat lahu mazlamatun falyarfa'ha. Mana-mana rakyat jelata yang pernah dizalimi oleh pemerintahan dulu, sila bertemu Umar bin Abdul Aziz sekarang juga. Terus hari itu juga settle sebanyak mungkin kes-kes yang pernah berlaku pada pemerintahan yang terdahulu. Hebat tuan-tuan. Faman Abdul Malik hadha? Siapakah Abdul Malik ini? Memang kita tahu anak Umar bin Abdul Aziz, tapi kenapa dia ni special? Ma khabaru hadha al-fata alladhi qala anhu an-nas? Siapakah pemuda ini yang
diviralkan zaman itu, orang kata innahu huwallazi adkhala abahu fil ibadati wa salakahu maslaka zahadati. Dikatakan Allahu a'lam, diviralkan, orang kata dialah penyebab Umar Abdul Aziz berubah, kuat beribadat, jadi orang zuhud. Mana Umar bin Abdul Aziz tu dah bagus dah orangnya, tiba-tiba anak dia tu lagi bagus rupanya. Anak dia ni menyebab bapak dia ni bila tengok anak geleng kepala. Bapak tu berubah dengan sebab anak, padahal bapak tu dah habis warak, orang kata subhanallah. Jadi kita pun tak berkenal anak dia ni kan. Okey, ta'alau nulima bi qissati hadzal fata salih min awwaliha. Jadi kita dengarlah kisah Abdul Malik ni. Kana li Umar bin Abdul Aziz 15 waladan fihim 3 banatin. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ada berapa anak tuan-tuan? Siapa tahu? 15 orang anak. Bini berapa orang? Seorang saja. Bini seorang, anak 15 orang. 3 anak perempuan. Wa kanu jami'an ala hazzin mawfurin min at-tuqa. Dan 15 orang ni semua warak-warak belaka, baik-baik belaka, geng qiyamulail belaka, puasa sunat, baca Quran, zikrullah, sedekah. Maqam kabiri min as-salahi. Orang kata yang level terbaik, bab zuhud terbaik. Lakinna Abdul Malik kana wasita aqdi ikhwatihi wa kawkabuhu al-muta'alliq. Tetapi Abdul Malik ini anak yang tengah, diibaratkan seperti bintang yang bergemerlapan di kalangan bintang-bintang yang lain. Laqad kana adiban ariban. Beliau seorang anak yang cukup beradab, cukup cerdik. Lahu sinnul fityan wa aqlul quhul. Walaupun budak ni masih muda, tapi akalnya, kematangannya mengalahkan orang tua. Thumma innahu nasha'a fi ta'ati Allah azza wa jalla منذ nu'amati azfarihi. Dan beliau dibesarkan dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala semenjak, orang Arab panggil, orang kita panggil semenjak lembut ubud-ubud kepala. Orang Arab panggil sejak lembut kuku ni. Mana baby lagi lah, lembut kuku. Mana beliau ni daripada kecil dah baik, qiyamul lail, baca Quran. Fakana aqraban nasi samtan ila ali Khattab amatan. Dia inilah dalam ramai-ramai anak beranak keturunan Umar Al-Khattab, cicit. Ini dah cicit, tak tahulah apa benda dah. Cicit dah kita kata kan. Cicit pas cicit, bapak ni pun dah cicit dah. Ni cicit-cicit lah orang kata. Orang kata cicit yang paling hebat ibadatnya menyerupai arwah moyangnya Umar Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ashbahahum bi Abdullah bin Umar khasatan fi taqwahu lillahi wa takhawufi fi ma'asi wa taqarrubihi ilaihi bi ta'atihi. Dan yang paling menyerupai sifat perangai ibadat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak kepada Umar Al-Khattab, mana moyang ni juga. Haddatha ibnu ammihi Asim faqala. Satu hari sepupu dia cerita. Sepupu dia bernama Asim. Dia kata apa? Wafattu ala Dimashq فنزلت على ابن أمي عبد الملك وهو عزب فصلينا العشاء وآوى كل منا إلى فراشه. Sepupu dia bernama Asim cerita tentang sepupu dia. Sepupu dia siapa dia? Abdul Malik. Dia kata satu hari aku datang ke Damsyik. Asim ni lah datang ke Damsyik. Dan aku tidur dekat rumah Abdul Malik. Dan masa tu Abdul Malik masih lagi bujang. Fasallayna al-isya'a. Kami sembahyang isyak sekali. Wa awa kullun minna ila firashihi. Lepas sembahyang isyak, kita pun nak tidur. Jadi orang dulu tak macam kita. Orang dulu bagus. Lepas isyak tu tidur. Kita lepas isyak ngeteh dulu. Iktikaf dulu kedai mamak Syekh. Pergi iktikaf. Kedarah dulu, sembang, bla 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 bla. Ngadak WhatsApp dulu, baca Facebook dulu. Tapi niat tu nak qiyamul lail tu jangan main-main.
Lepas tu tidur pukul 1, subuh gajah, elok benar lah tu. Bukan orang surau ni tuan-tuan, ni surau belah-belah Azerbaijan kot. Okey. Jadi fasallaina al-isya. Ada cerita ni, anda ingat dari ada kawan cerita. Dia kata dia kerja dekat, member tadi tu lah, dia kerja dekat Emirates. Dia kata, Ustaz, Emirates mana ada kuliah maghrib, Ustaz? Ada kuliah maghrib? Tak ada. Jemaah pun tak ada, semayang tak Arab ni, ya Allah. Semayang pun tak ke mana, kuliah-kuliah langsung tak ada. Ada, dia kata dalam seminggu mungkin 2 kali je. Lepas asar, imam baca hadis. Baru start baca hadis, orang belah belaka, dia kata. Yang tiga kita ni orang-orang ajnabi ni, yang tak faham ni. Kita tunggu tu bukan pasal kita faham. Kesian ketua imam. Kesian kena baca seorang-seorang hadis. Baca pendek je hadis, tapi orang tak tunggu belah belaka orang-orang Arab ni. Nak khabarnya, nak khabar orang Arab sekarang teruk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sekarang yang terbaru dekat Riyadh pula, ada apa? Itu dah ada concert, dah ada disco, dah ada kelab malam halal. Dan sekarang terbaru ada wrestling perempuan pula, Smackdown. Tapi yang lawan wrestling tu tak pakai spender lah. Perempuan pakai t-shirt, pakai seluar, apa kata, tutup aurat. Penonton semua lelaki. Elok benar lah tu. Dan inilah yang berlaku zaman Muhammad bin Salman tu. Okey. Jadi tuan-tuan, Asim cerita, jadi kami lepas pada isyak tu, masing-masing baring nak tidur. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ana cerita gini memang kena surrender lah. Surrender sungguh kita. Sebab dia orang ni dia memang tidur awal lah. Bila tidur awal, sebab tu dia boleh qiyamul lail lama. Kan? Dia pukul 3 dia bangkit, pukul 4 dia bangkit. Kita tu lah tidur dah lewat. Lepas tu subuh pula tergagau. Nak ambil uduk tu termenung dulu dekat katil, ngangu. Sengguk. Lepas tu bila ambil sembahyang, lepas tu gosok gigi lagi, termenung kat jamban lagi. Lama iktikaf, lepas tu keluar pula, lepas tu kekencing, nak terkencing lagi. Lepas tu sembahyang tak dan serakaat, Allahu Akbar, selamat. Konon-konon berlari ke masjid, baik kau lah masbuk juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua, terutama yang cakap depan ni. Amin. Allahu Akbar. Susah nak jadi orang baik, susah tuan-tuan. Susah. Bila anak dekat masjid Iktisam tu kan ada mahat tahfiz yang budak-budak tu. Budak tahfiz tu, itulah yang paling awal. Soft depan. Memang maintain untungnya lah korang ni. Kalau dia belajar dekat tahfiz tu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun soft depan. 5 tahun bangkit qiyamul lail. 5 tahun baca Quran. Untungnya lah hidup korang tu. Apalah nak jadi dengan aku ni ha. Sedih kata tengok hidup kita ni. Lara banyak tuan-tuan, buang masa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqama Abdul Malik ila al-misbahi fa'atfahu. Jadi bila nak tidur ni, anak Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik pun bangkit nak tutup pelita. Dia pun tutup. Wa aslama kullun minna jafnaihi ila al-kara. Kami pun baring tidur atas katil, nak tidur. Tidur lah. Apa kata Asim sepupu ni? Beberapa lama tidur, summa inni stayqastu fi jawfil laili. Tah macam mana aku terjaga tengah malam. Bila aku terjaga, tengok-tengok, fa idza Abdul Malik qa'imun yusalli fil 'atamati wa huwa yaqra'u qawlahu 'azza wa jalla. Terbangkit tengok-tengok, Abdul Malik rupa-rupanya tengah qiyamul lail. Seorang-seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qiyamul lail. Sampailah pada ayat dia baca, afara'aita immata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Diulang balik.
أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Surah Syu'ara ayat 205 sampai 207. Apa kata Asim? Fama ra'ani minhu illa annahu kana yuraddidu al-ayata wa yansiju nashijan makbutan yuqatti' niyatal qulubi. Dia kata Qiyamul Lail tu biasalah, Asim tu kata, tapi aku tengok dia ni lain macam. Dia baca ayat tu dengan tersedu-sedu, macam tersangkut-sangkut suara dia tu. Waktu menangis, dia ulang balik. Ayat yang sama je, dia ulang balik. Kalau dia dengar, dia baca tu, macam bunyi orang nak mati. Cara dia punya, aku nak cakap pun tak kerti tuan-tuan. Dia punya sedu itu kan, kita nak buat pun tak kerti. Afara'aita immata'nahum sinin. Dan kadang menangis, ulang. Wa kana kullama faragha min al-ayati 'ada ilaiha. Habis ulang balik. Hatta qultu sayaktuluhul buka. Asim dah susah hati. Asim kata kalau aku biar sepupu aku ni tak boleh mati malam ni kot. Gitu. Kita pernah ke dengar orang baca Quran, kita rasa bahaya aja baca Quran boleh mati aja ni. Ada? Mana ada? Yang adanya isap okok ada. Isap okok boleh mati je. Jangan istiqamah dah isap okok ni. Ataupun melampau sangat exercise-nya, udah lah tu, berhenti lah tu. Tu tengok tu juga boleh mati aja ni. Udah cukup. Nak bawa sangat kolesterol, meninggal terus. Cukup. Tak adalah kita pernah tengok orang baca Quran kata udah dah tu ji, kang mati je lagi kan. Tak ada bang. Tapi dia ni tengok sepupu dia ni, kalau aku tak tegur ni mati ni kang. Jadi sebelum saya cerita, apa makna ayat tu makna dia, afara'aita immata'nahum sinin. Adakah engkau tidak melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang aku berikan nikmat bertahun-tahun. Makna ada manusia atas dunia ni, hidupnya apa tuan-tuan? Seronok, enjoy, senang, mewah, happy, tak pernah susah, tak pernah sakit, duit melimpah, nak ke mana-mana dapat, tak ada masalah, enjoy, sini, senang. Dia pun tak pernah pergi sembahyang, tak pernah berjemaah, relax. Lantak engkau lah, yang penting aku boleh hidup, boleh enjoy, okay, kan, happy hidup dia. Mata'nahum sinin. Afara'aita immata'nahum sinin. Adakah engkau tidak melihat wahai Muhammad, mereka-mereka yang aku berikan kemewahan, kesenangan, enjoy bertahun-tahun, tengah-tengah leka, tengah-tengah seronok, tengah-tengah happy, tiba-tiba summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Tiba-tiba datang kepada mereka apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Apa dia? Kematian. Allahu Akbar. Tengah seronok, tengah enjoy, mati. Ya Allah. Lalu apa kata Allah? Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Apa yang mereka senang, lenang, enjoy selama ni, langsung tak boleh tolong mereka bila dah mati besok. Habis. Harta kau tak ke mana, anak kau tak ke mana, pengaruh kau tak ke mana, tak ada, tak boleh tolong. Kecuali kau balik pada Allah dengan qalbun salim, hati yang sejahtera. Bila diulang ayat ni, wallahu alam, mungkin Abdul Malik beranggapan ayat tu untuk dia sebagai anak khalifah, kan? Dia bimbang kok ayat ni dia kena atas dia, padahal dia ni budak baik, zuhud, orang susah, tapi dia rasa macam ada ayat tu anak kena atas kepala dia, kan? Hidup senang. Baik, senang apa dia? Anak Umar Abdul Aziz ni tuan-tuan, susah, tapi dia rasa kena atas kepala dia. Dia ulang tu yang sampai sebab bagai nak putus nafas orang kata. Lalu sepupu dia Asim kata, ni kalau aku biar mati budak ni. Lalu Asim ni pun buat konon-konon mengigau, la ilaha illallah gitu. Orang dulu mengigau sebut mengucap tuan-tuan. Kita mengigau sepak terajang bini, wacap, tercampak bini. Abang ni apa pasal bang? Mengucap. Rupa bini lelaki tu mengigau, bini tak pergi kahwin seorang lagi, dia flank kick bini dia. Jadi tuan-tuan semua, orang dulu punya ngigau bagus, ngigau tu warak. La ilaha illallah,
La ilaha illallah, dia ngigau gitu. Dia berlakon je, tak ngigau pun. Kama yaf'al mustayqiz minan naumi liaqta alaihi al-buka. Tujuan aku buat jam tu supaya Abdul Malik berhenti pada menangis daripada dibaca ayat tu sampai nak mati tu. Falamma sami'ani sakata falam asma' lahu hissan. Bila dia dengar je suara aku kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia pun diam. Allahu akbar. Sami Allahu Allahu akbar. Kan? Maknanya apa? Dia tak nak tunjuk yang dia ni qiyamul lail, dia pun cepatkan sembahyang dia. Kalau kita orang tahu, makin lama kita baca. Nak viral dekat Instagram kena share boh. Orang nak like ramai ni, puluh ribu orang tengok kita qiyamul lail, kau kan senang apa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Tuan-tuan ni, ialah kita atas dunia kan, kita share benda-benda kita dekat Facebook, Instagram, orang semua like belaka kan. Semua orang like, belum tentu Allah like pada kita. Kena ingat benda tu. Ingat, aku ke siapa sama 2 kali 5. Semua yang kita share, benda-benda baru kita buat, belum tentu. Wallahu alam. Sedangkan orang yang tak pernah share cerita perbuatan baik dia, amalan dia, segala-gala perbuatan dia tak pernah share kat Instagram, kat Facebook, tak pernah. Tapi Allah Ta'ala kekalkan sampai sekarang nama dia. Antaranya siapa dia? Uwais Al-Qarni. Tu nak kawan kan? Uwais Al-Qarni ada glamour, ada Instagram, ada mana ada. Orang low profile, tak nak. Tapi sampai sekarang, betul lah Nabi kata, ghairu ma'rufin fil ardi ma'rufun fis sama'. Di bumi orang tak kenal dia, tapi terkenal di langit. Allahu Akbar. Jadi kita ni buat kerja, serah pada Allah Ta'ala. Bukan salah nak share dekat Instagram ke, dekat Facebook ke, boleh je. Bila kita share, kita kena hati kita lah. Tu kena ingat, apa tujuan aku buat. Kalau kita buat tu tak tujuan nak sebarkan kebaikan, insya-Allah harap-harap adalah pahala. Tapi kalau kita buat tapi dalam hati tu Allah Maha mengetahui, tu yang bahaya tu. Minta Allah jagalah hati kita ni sampai kita mati. Amin. Sama lah dengan video malam ni. Siap je? Sama 2 kali 5. Nak kata apa? Minta Allah jagalah hati kita. Minta Allah ampunkan dosa insya-Allah. Amin. وقد تتلمذ الفتى العمري على أكابر العلماء من أصله حتى تمل على من كتاب الله سبحانه وتعالى. Sayyidina Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz belajar daripada kecil bersama kibarul ulama yang hebat di zamannya. Belajar wa tadalla'a, mempelajari Al-Quran, wa tadalla'a bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguasai seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu hadis. Wa tafaqqaha fid din, mendalami bab agama. Faghada ala hadathati sinnihi, walaupun umur masih muda, yuzahimu tabaqatul ula min fuqaha ahli Syam fi zamanihi. Walaupun masih muda, tapi sentiasa dilihat dalam program-program, kuliah-kuliah, kelas-kelas yang dihadiri oleh ulama-ulama kibar, ulama-ulama veteran, ulama-ulama hebat di negara Syam. Pada dia muda lagi, dia belasan, tapi tengok dia punya duduk tu, semua ulama hebat-hebat belaka. Mana ada kan, biasa berbudak umur belasan tahun, 20-an ni enjoy ya. Dia tak. Bagi dia tu semua ghalara belaka, duduk dalam majlis ulama, duduk dengan orang alim. Susah nak cari orang macam gini. Sebab tu ada dalam hadis Nabi kata, a'jaballahu ila mri'in atau a'jaballahu ila mri'in ke ila syabin laysa lahu subuwatun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah merasa takjub, makna Allah Taala memberikan rahmatnya kepada seorang pemuda, laysa lahu subuwah, yang tidak ada bagi dirinya. Subuah ni tuan-tuan, perangai kebudak-budakan. Biasanya kita adalah perangai tak senonoh kita tu kan, perangai tak matang kita, merapu kita tu ada. Tapi ada orang sejak muda tak ada gitu. Bukan nak kata lurus, keras, tak. Tapi dia gitulah.
Susah nak cari orang kini tuan-tuan, susah. Sebab tu orang kini tak ramai, susah nak cari. Tapi ada seorang anda pernah jumpa, nak senyum pun susah juga, Syekh. Masalah juga, senyum pun susah. Cakap pun tak cakap mana, sepatah, dua patah. Allah kata wali ke apa dia ni. Kita pun jam kalau sembang dengan dia, Syekh. Sembang dengan dia tak lama, wallahu a'lam bissawab. Itulah. Oh, orang hebat. Tapi ada orang ni jenis, yelah jenis, ini lain, ni yang subuah ni jenis, bukan perangai kebudak-budakan, jenis matang cepat kan. Ada orang memang jenis tak suka sembang, senyap. Macam mana pernah balik daripada Kemaman, balik ke Shah Alam dengan adik ipar seorang, adik pandang lelaki lah. Dia temankan anak balik, dia jenis tak bercakap, senyap. Anak daripada Kemaman balik Shah Alam rasa macam bawa van jenazah je kata. Tak cakap sepatahnya. Budak ni betul lah, berlapan kali aku muap. Tak cakap sepatah. Aku buat band mayat aku rasa ni kan. Nak kata apa? Pesen macam gitu. Faqad ruya anna Umar bin Abdul Aziz jama Quraisyan wa fuqaha'aha wa qala. Satu hari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan ulama-ulama Syam yang qurra ni ulama-ulama Al-Quran, especially sebahagian Al-Quran. Waqal, apa kata Umar bin Abdul Aziz, inni qad da'awtukum li amri hadhihi al-mazalim allati fi aidi ahli baiti fama taruna fiha. Panggil ulama-ulama ni kumpul. Umar Abdul Aziz tanya satu masalah. Tuan-tuan guru semua, masyayikh sekalian, tujuan saya kumpulkan tuan guru semua, minta tolong selesaikan masalah. Masalah apa? Inilah masalah salah guna kuasa yang pernah berlaku dalam ahli keluarga saya. Tengok Umar Abdul Aziz, ya. Salah guna kuasa ni yang dilakukan oleh ahli keluarga dia sendiri. Sama ada ahli keluarga daripada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sepupu dia, ataupun yang sekarang kan Umar Abdul Aziz kan jadi khalifah kan, masih kan ada YB kan. YB tu masih lagi dilantik, masih lagi maintain pegang jawatan. Tapi adalah berlambat-lambat YB yang janji tak dicapati, yang kata janji bukan kitab suci, yang kata Nabi pun mungkin janji. Ni mulut-mulut dia ada ni. Jadi Umar Abdul Aziz nak selesaikan kes ni macam mana? Dia pun panggil ulama-ulama untuk minta pendapat. Faqalu, lalu apa kata para ulama ni? Ya Amirul Mu'minin, inna dhalika amrun kana fi ghairi wilayatika wa inna wizra hadhihi al-mazalim ala man ghasabaha. Wahai Amirul Mu'minin, ya betul kami tak nafi berlaku kezaliman ini. Tapi apa yang kami tahu berdasarkan rekod, semua kes-kes ni berlaku di zaman khalifah dulu. Pelantikan tu zaman khalifah dulu, kes tu di zaman khalifah dulu. Jadi tuan sekarang pegang jawatan dan tuan tak ada kena-mengena dengan kes dulu tu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Umat dulu dia tanggunglah dosa dia. Kita sekarang sekarang kita yang kalau kita buat salah sekarang, kita tanggung dosa kita lah. Yang dah lepas tu diorang nak tanggung. Lalu Umar Abdul Aziz tak puas hati. Tak sedap aku rasa ni. Faltafata ilaihi ahadu mimman kana yara ghaira ra'im wa qala. Lalu Umar Abdul Aziz memandang salah seorang kepada ulama ni. Dia kata, ada tak orang lain yang berpendapat lain dengan pendapat kita semua ni? Lalu seorang ulama angkat tangan. Ib'ath ya Amirul Mu'minin ila Abdul Malik. Fa innahu laysa bidunin man da'uta ilman aw fiqhan aw aqlan. Wahai Amirul Mu'minin, kami berpendapat elok panggil Abdul Malik. Abdul Malik tu yang maksud anak Amirul Mu'minin, anak aku. Ya anak tuan. Anak tuan bukan sebarangan orang yang alim, wara, faqih. Panggil dia dan kita minta pendapat dia macam mana. Kita bang, kalau panggil anak beranak, confirm buang kes lah. Macam LTTE tu buang kes lah. Sebab kau ada pegang kuasa kan. Ni semua sakit hati belaka ni. Boleh bertukar je Incredible Hulk, kau tahu tak? Ni
Dulu sebelum pegang kuasa cakap kita poda ye lepas dengar tiga ramai kan. Sekarang gitulah. Cakap banyak pun buat sakit hati je. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kazzabun, pembohong, dajjalun, pembohong, munafiqun, pembohong belaka. La haula wala quwwata illa billah. Panggil Abdul Malik. Umar Abdullah dia kata, panggil anak aku. Itu kan kroni tu. Tak apa, panggil dia. Falamma dakhala alaihi Abdul Malik qala lahu Umar. Bila masuk anak dia, Umar pun tanya, Ya Abdul Malik, ya bunayya, ماذا ترى في هذه الأموال التي أخذ بنو أمينة من الناس ظلما. Wahai anakku, apa pendapat engkau tentang kezaliman, rampasan yang pernah dilakukan oleh YB yang diorang buat dulu zaman pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik tu bagus tak? Tapi YB dia tu biasalah. Manusia kan, dia tidak maksum kan. Adalah benda-benda yang buat salah tu. Rampas tanah ke, zalim lah, itulah inilah. وَقَدْ حَضَرَ أَصْحَابُهَا وَجَعْلُ يَطْلُبُونَها وَقَدْ عَرَفْنَا حَقَّهُمْ فِيهَا. Umar Abdul Aziz kata, Abah sekarang dah banyak dapat report, aduan, kes-kes ni ada dah berlaku, tertangguh, memang confirm, ada bukti, memang dia orang ambil. Jadi nak macam mana kes ni? Nak biarkan pada orang dulu ke, ataupun kita zaman sekarang kena ambil tindakan? Apa kata Abdul Malik? Ya Amirul Mu'minin, inni ara an tarudha ila ashabiha ma dumta qad arafta amraha. Saya berpendapat, wahai Amirul Mu'minin, dia tak panggil Abah, Amirul Mu'minin, saya berpendapat kita kena pulangkan. Lain macam, seram aku dengar. Lama dah tak dengar bunyi ni. Berapa harakat ni? Ni dia bagi mad wajib mutasil, tuan-tuan. Mad arid mutasil li sukun dia panggil. Tak habis lagi lah. Okey. Nak azan dulu ke? Tak ada. Bila, okey. Jadi anak dia kata apa? Abah, Amirul Mu'minin, kalau Amirul Mu'minin dapat report, bukti ada, saksi ada, semuanya ada, kena pulangkan. Kita tidak ada pilihan, kena pulangkan hak yang dizalimi kepada tuannya. Dia kata apa ke abah dia? Wa innaka illam taf'al kunta syarikan lilladhina akhadhuha zulman. Allahu Akbar. Dia kata apa? Kalau Amirul Mu'minin tak ambil tindakan, Amirul Mu'minin kalau tak ambil tindakan, Amirul Mu'minin bersyubhat terhadap perkara yang zalim itu. Allahu Akbar. Giling kepala, Syekh, Tok Guru giling. Allah, nak cik anak macam mana, ya Allah, giling kepala. Umar Abdul Aziz dengar, ngangguk, dia terus ngangguk, giling kepala Syekh. Giling tu bukan apa, giling subhanallah, hebatnya anak ni. Fambasatat atharir Umar, maka Umar pun lega. Alhamdulillah. Fartahat nafsu, dia pun rasa tenang dan selesaikan semua kes-kes yang tertangguh dulu, yang pemerintahan dulu buat, semua disettlekan, tuan-tuan. Ya, itulah anak dia. ولقد آثر الفتى العمر المرابطة على الثغور والإقامة في إحدى المدن القريبة منها على البقاء في بلاد الشام. Abdul Malik ni, tuan-tuan, selain daripada berada di Syam membantu bapak dia, dia sentiasa kalau ada peluang akan keluar berjuang berjihad bersama para mujahidin dekat kawasan As-Sughur. Murabit mana apa? Orang yang sentiasa berada dekat medan, dekat kawasan sensitif, dekat kawasan Sughur, kawasan yang paling sensitif, jarak dengan musuh tak jauh, dia akan berada dekat sana. Famada ilaiha wa khallafa wara'ahu Dimashq zata riyadin nadirah wa zilalil zalilah wa al-anharis sab'ah, dan dia akan pergi bersama para mujahidin
meninggalkan kota Damsyik yang cantik, yang menghijau, yang mewah, yang dia tu anak khalifah. Sepatutnya anak khalifah lepak je lah kan, main golf, main game, main Angry Bird. Tapi tak, dia memilih untuk bersama dengan para mujahidin berjuang berjihad. Wa kana abuhu ala raghmi min kulli ma arafa min salahi wa taqwahu. Walaupun begitu, walaupun Umar Abdul Aziz kenal sangat anak dia Abdul Malik ni, kenal lah anak dia kan, baik, wara', bertakwa. Walaupun begitu, jauh di sudut hati Umar bin Abdul Aziz ada perasaan apa dia? Syadidal khawfi alaihi min nazagati syaitan. Susah hati dia kata. Memang aku tak nafi anak aku baik, tapi bahaya setan buat kerja siang malam pagi petang. Kan? Sebab tu kita tak boleh confident, tak boleh over, tak boleh. Macam mana baik kita kena anggap kita baru nak berubah jadi orang baik. Jangan main-main. Kita beribadat lama, na'udzubillah ya Allah, tiba-tiba antara kita dengan syurga illa zira', lagi sehasta masuk syurga, tiba-tiba tertulis di Lauhil Mahfuz di akhir umurnya buat maksiat, masuk neraka Syekh. Jadi Umar Abdul Aziz kata, bimbangan aku macam ni. Harap-harap Allah pelihara je. Kathirul ishfaqi alaihi bin nazawati syabab. Bimbang sangat, anak aku ni muda lagi, sekarang ni okeylah, besok dosa belum tentu. Hati milik Allah, kalau nak ubah hati kita, ya Allah, na'udzubillah. Bimbang, takut kan. Kita ni tuan-tuan, syukurlah pada Allah. Allah pilih kita ada dekat surau jemaah. Alhamdulillah, Alhamdulillah kan. Tapi kalau Allah Ta'ala na'udzubillah, ya Allah, jagalah hati kami semua, ya Allah. Kalau Allah Ta'ala tarik nikmat tu tuan-tuan, tiba-tiba berubah hidup kita kan, jadi orang kata jangan main, minta nak ada berlaku benda ni tuan-tuan. Nak cerita sebagai pedoman lah ya, InsyaAllah tuan-tuan semua tak kenal. Nak cerita ni pasal untuk diri kita sendiri. Ada seorang hamba Allah dekat satu ahli karya, tak nak sebut karya mana, atas sebab-sebab keselamatan. Jadi dia ni ialah baguslah, rajin jemaah, rajin baca Quran. Tapi kadang-kadang ekstrim sikit lah, kadang-kadang lain macam sikit. Ya. Lepas tu anak cerita tu anak takut minta Allah jaga kita lah ya. Ni iktibar. Lepas tu lama dah tak nampak mana haji ni. Dulu dia pergi mana-mana, kereta dia penuh dengan slogan-slogan yang hebat lah, penuh stiker kereta dia. Anda tak nak sebut slogan apa, takut tuan-tuan boleh detect kereta tu. Lepas tu lama tak jumpa. Sekali tu kebetulan anda nampak, siapa tu naik motor, dia bawa macam apa nama, flyers kecil-kecil tu letak dekat ni lah, peti rumah orang kan. Siapa macam kenal, pakai seluar pendek. Haji ni ke? Terperanjat anda Syekh, pakai seluar pendek. Innalillah. Ke anda siap tengok tak tahulah, mungkin seluar dia mungkin tak pendek, mungkin seluar dia lebih pada lutut kot, tapi dia naik motor terselat sampai lutut, Allahu alam. Sekarang tak nampak dah. Ya, minta Allah jagalah kita semua ya Allah. Dan hamba Allah ni minta dikembalikan balik ke jalan Allah insya-Allah. Amin. Takut. Allah, hati ni dalam hati kata antara ialah Allah Ta'ala kan boleh ubah. Ubah dia. Ya Allah, jangan. Ada Syekh Nasir gambar orang dekat negara Arab, umur 99 tahun, tahun depan 100 tahun, tua gila. Tiba-tiba dia ni kafir 99 tahun kafir. Tiba-tiba ketika umurnya genap 99 tahun, dia mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Kan? Kau nak kata apa? Setan berguling-guling. Setan. Macam mana boleh mengucap ni? Kan? Ada orang pula yang saya pernah cerita, dah mati dah orang tu, berasal daripada Riyadh, mengaji Al-Azhar, alim, hebat.
buat kitab sampai imam-imam di Mekah, di Masjidil Haram pernah mendoakan dia ni ketika sembahyang Jumaat. Hebatnya ulama ni. Dan dia pernah mengarang sebuah kitab. Apa kata Imam Masjidil Haram? Kitab dia ni menjadi mas kahwin untuk dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Oh, bukan sebarangan Syekh, bukan sebarangan. Jadi mas kahwin Syekh, orang kata hebat tak hebat kitab dia. Alim, masya-Allah. Tapi satu masalah dia. Dia suka berdebat. Dia suka berdebat. Tak kira dengan ulama pun dia berdebat, dengan orang lawan Islam pun dia lawan juga. Tapi di waktu yang sama dengan ulama dia lawan juga. Semua dia lawan belaka. Alim. Tiba-tiba tuan-tuan, Wallahu alam dia berubah. Sikit. Pandangan dia mula pelik. Bertukar jadi liberal, plural. Last dia kata apa? Ada ke Allah ni? Allahu Akbar. Ada ke? Kenapa Allah ceritakan aku Islam yang tu kafir? Jadi dia syak dalam hati dia. Tiap-tiap malam sebelum tidur, dia akan rasa syak. Kenapa Allah buat gini? Kenapa? Akhirnya tuan-tuan, Saudi yang doakan selama ni, ada dikeluarkan fatwa halal darah dia ni, boleh dibunuh. Dia pun lari sampai ke Lubnan. Lepas tu orang kat Lubnan, tahu Lubnan, kau tahulah macam mana kan, dengan sekular apa benda semua kat sana. Bela dia, bagi macam-macam. Lepas tu jatuh sakit dan akhirnya mati pada tahun 1994, tak salah, 1994 atau 1996. Mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nama dia tak sebutlah, anak nak sebut sakut, tapi gelar dia Al-Qasimi. Mati murtad Syekh. Alim mati murtad. Allah minta Allah selamatkan kita semua. Dan pada tahun yang sama, 94 atau 96, seorang padri Kristian yang kerjanya murtadkan orang siang malam, Allah bukakan pintu hati untuk masuk Islam. Siapa dia? Yusuf Estes. Pada tahun yang sama tuan-tuan. Allahu Akbar. Minta Allah jaga, ya Allah. Lain macam nak marah tu. 8.30 dah berhenti tuan-tuan. Sikit je. Sabar. Anda tahu ada orang marah anda ajar lama-lama. Tapi ni ilmu tuan-tuan. Aku ni bukan kata main touch and go. Kalau anda touch and go, anda tak ngajar lama-lama tau. Masa waktu aku terus belah. Tapi bukan perangai saya macam tu. Hatta dekat Mahat pun mengajar juga. Ya, sebab benda ni amanah. Tuan-tuan kalau nak marah, berapa sen sangat tuan-tuan nak marah pun, rugi, buang masa je marah. Ya, astagfirullahalazim. Tuan-tuan semua, balik ke cerita kita ni ha. Tak marah pun, sedih sikit. Jadi dia kata kat sini, Umar Abdul Aziz, walaupun dia tahu anak tu bagus, tapi bapak tu rasa susah hati. Ya Allah, jagalah anak aku ni. Harisan ala ayya'lama min amri kullama yajuzu lahu ayyu'lam. Sampai tahap Umar Abdul Aziz ni, kalau boleh dia nak jadi special brand, dia nak check apa anak aku buat. Entah-entah depan aku je kot warak, belakang aku kerak budak ni. Dia susah hati. Wa kana la yafulu zalika abadan. Maknanya Umar Abdul Aziz ni perangai dia sebiji macam moyang dia Umar Al-Khattab. Kan kita cerita banyak kali Umar kan. Umar macam mana dia sikap dekat sahabat, dia hantar special brand, suruh check betul ke sahabat ni, betul ke Allah. Kan yang dia check tu bukan sembarangan. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas, pakcik Nabi SAW, yang doanya kalau dia angkat tangan begini, Allah makbulkan on the spot doa dia. Level macam tu pun Umar Al-Khattab check, betul ke dia ni buat kerja? Allahu Akbar. Haddatha Maimun bin Mahran, Wazir Umar bin Abdul Aziz wa qadhi wa mustasharahu, wa qala, seorang ulama tabi'in yang terkenal, Syekh Maimun bin Mahran. Maimun bin Mahran ni ulama fiqh terkenal zaman ni tuan-tuan. Dan dia ni menteri kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia cerita, dia inilah menteri dan juga qadhi dan penasihat Umar Abdul Aziz. Dakhaltu ala Umar bin Abdul Aziz fawajadtuhu yaktubu risalata ila ibnihi Abdul Malik ya'izuhu fiha wa yansahuhu. Satu hari aku masuk dalam pejabat Umar Abdul Aziz, tengok
Tuan buat apa? Tengah tulis surat ni. Surat apa tu tuan? Kepada anak saya Abdul Malik. Dalam surat tu penuh dengan nasihat-nasihat kepada anak dia Abdul Malik. Wa kana mimma jaa fiha qawluhu. Apa dalam isi kandungan surat tu? Ni yang Maimun bin Mahran cerita. Amma ba'du fa inna ahaqqa man wa'a anni wa fahima qawli la anta. Bapak tu kata, wahai anakku Abdul Malik, dalam banyak-banyak anak abah, yang paling memahami hati apa yang tersirat dalam perut abah ni, kau lah anak abah yang paling memahami hati abah. Wa inna allaha walahul hamd qad ahsana ilaina min saghiril amri wa kabirihi. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ni elok daripada kecil sampai dewasa. Fadhkur ya bunayya fadlallahi alayka wa ala walidayka. Wahai anakku, ingatlah kurniaan Allah kepada engkau dan kurniaan Allah kepada mak abah engkau. Wa iyyaka wal kibar wal azamah fa innaha min amali syaitan. Wahai Abdul Malik, jangan sekali-kali kau merasa sombong, mentang-mentang pak engkau Amirul Mukminin, mentang-mentang pak engkau khalifah. Jangan ada sikit pun kau berasa sombong wahai anakku. Wa huwa lil mu'minin adu mubin. Sombong itu perangai setan, dan setan merupakan musuh kepada orang yang beriman. Wa'lam inni lam ab'ats ilaika bi kitabi hadza li amrin balaghani anka. Wahai anakku, abah hantar surat pada engkau ni masa anak dia kan pergi berjuang berjihad kan dekat luar Syam. Abah hantar surat dekat engkau ni. Lam ab'ats ilaika bi kitabin hadza li amrin balaghani anka. Bukan dengan sebab ada orang report pasal kau kan. Biasa kalau kita hantar surat ke anak, tegur anak ni, mesti anak ada buat something wrong. Oh gini rupanya anak aku depan aku waraknya. Berjalan pijak semut tak meninggal dunia. Lenguh je semut kata kan. Mana warak depan kita, belakang Jadi tak, abah tak pernah dapat report pasal kau. Fama arafta min amrika ila khairan. Yang abah tahu pasal kau ni baik. Ghaira annahu balaghani anka syai'un min i'jabika bi nafsika. Cuma satu je abah dapat berita. Abah dapat berita engkau ni pernah buat satu benda yang seakan-akan benda tu menunjukkan kau ni macam ada act sikit. Walau anna hadzal i'jaba haraja bika min ila ma akrahu la ra'aita minni ma takrah. Kalau benda merasa takajub yang lahir daripada sanubari kau tu menyebabkan abah marah pada kau, kau akan tengok apa tindakan abah dekat kau. Kau tunggulah nanti. Qala Maimun bin Mahran, ulama ni cerita balik. Sumaltafata ilayya Umar. Lalu Umar pun tengok pada aku. Umar kata apa? Ya Maimun, inna ibni Abdul Malik qad zuyina fi ainai. Wahai Maimun bin Mahran, anak aku ni baik sungguh. Aku tahu dia baik sangat. Dekat mata aku tak ada yang tak baik kali baik-baik belaka anak aku ni. Wa inni attahimu nafsi fi dhalika wa akhafu an yakuna hubbi lahu qad ghalaba ala ilmi bihi. Tapi aku bimbang dengan sebab sayangnya aku dekat anak aku ni sampai aku tak rasa dia pernah buat salah, dia pernah buat silap. Aku bimbang yang tu je. Kan kita biasalah dah, kalau anak kita ni baik, belajar pandai, best student, orang kata ustaz, anak ustaz ni nampak je gitu tapi dia buat kes ni. Kau jangan main tu anak aku. Keturunan wali-wali, kau tahu tak? Podalah kau. Biasa itulah masalah kita di akhir zaman ni. Biasa mak bapak akan cover anak dia habis-habisan. Ngarut belaka. Arwah pak mentua anak dekat mahat dulu kat pondok, dia kata ke anak-anak dia, anak-anak pak mentua dia kata, anak-anak baba ni, anak-anak baba dekat rumah je, dia kata. Dekat sekolah bukan anak baba, dia kata. Dekat sekolah bukan anak baba, itu anak ustaz. Ikut anak rotan ke nak belasah lantak, dia kata. Kat rumah je anak baba, dia kata. Gitu kan. Jadi kita ni kena ikutlah. Anak aku ke anak siapa, kalau kau buat salah, kau jangan kata abah aku mudir mahat, tak ada yang mengadalah kau. Kau buat salah. Kena gantung, aku gantung. Cakap banyaklah kau.
Tak lulus, tak fail engkau. Aku takkan dah dia tak yelah perenggai. Ada tak boleh bagi muka. Jadi Umar Abdul Aziz kata, aku bimbang. Anak kita bukanlah anak Umar Abdul Aziz. Anak Umar Abdul Aziz dia baik. Tapi bapak tu bimbang. Wa adrakani ma yudrikul aba' min al-ama an uyubi auladihim. Aku bimbang, aku ni jadi macam mak bapak yang lain yang cover semua anak tu. Yang anak buat semua baik belaka. Fasir ilaihi. Dia pesan kat Maimun, wahai Maimun, tolong kau pergi jumpa anak aku. Wasbir ghawrahu. Isbir ghawrahu di mana apa? Kau cek anak aku, cari apa silap dia buat. Gila kau. Ini suruh cari aib kau tak? Padahal Quran kan larang cari aib, tapi dia ni jaga anak dia, takut. Kau cuba tengok apa benda anak aku ada buat silap. Wanzur hal tara fi ma yushbil kibr wal fakhr fa innahu lamun hadath wa la aman alaihi syaitan. Kau tolong perhatikan anak aku. Kod anak aku ada buat benda yang memang ada unsur-unsur sombong, action, riak dan sebagainya. Aku tak berani jamin anak aku. Dia tetap budak biasa, dia tetap budak muda dan belum tentu selamat daripada godaan syaitan. Qala Maimun, maka Maimun kata, baik wahai Amirul Mukminin, saya ikut arahan. Dia pun siap-siap tuan-tuan untuk membawa surat ini bertemu dengan Abdul Malik. Tuan-tuan semua, cerita masih panjang lagi. Sebelum tuan-tuan balik, biar aku balik dulu tuan-tuan semua. InsyaAllah panjang umur borang rezeki. Kita sambung lagi lah pada pertemuan akan datang. Sambungan kisah Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala ala bisawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.